Salam sejahtera, salam Jumaat kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan, followers kita. Saya sentiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anda semua dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, sentiasa berada dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Alhamdulillah, semalam kita dah nak membincangkan mengenai isu yang berbangkit di dalam parlimen. Seperti mana yang kita ketahui, isu ini telah dibangkitkan oleh ahli parlimen Bukit Bendera. Soalan yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri KDN, Datuk Seri Saifuddin Nasution, mengenai isu warga asing yang bekerja dalam negara kita. Amat mengecewakan kita bahawa isu ini tidak dibangkitkan mengenai pendatang haram, tetapi dibangkitkan isu ini mengenai warga asing. Sebelum saya nak dengarkan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan di live ini, dalam live ini, saya nak serba sedikit, saya nak kongsikan di sini mengenai latar belakang MP Bukit Bendera ini. Serba sedikit, rakyat mesti mengetahui keadaan geopolitik MP Bukit Bendera ini berada di kawasan mana, dan juga mengenai Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution sebelum ini juga pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri N36 N36 Pantai Jerjak, Pulau Pinang. Semua ini perlu diketahui oleh rakyat tempatan. Semua ini perlu diketahui oleh rakyat Malaysia sebelum kita nak membicarakan isu melibatkan pendatang-pendatang haram dalam negara kita, dan sebelum kita nak memberi penjelasan dan menjawab persoalan yang dibangkitkan di dalam parlimen oleh ahli parlimen Bukit Bendera, Puan Sherlina Abdul Rashid ini. Sherlina Abdul Rashid ini sebelum dilantik menjadi ahli parlimen, beliau adalah salah seorang penulis dan beliau berasal dari Pulau Pinang. Dan selepas itu beliau dibawa masuk ke dalam parti Pakatan Harapan melalui parti DAP. Beliau diberikan mandat untuk menjadi ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang, kurang lebih 2-3 penggal. Dan selepas itu beliau diberikan kepercayaan untuk bertanding sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Dun Seri Delima. Dan beliau menang dan menjadi YB kawasan Dun Seri Delima yang ditinggalkan oleh YB Raya setelah Raya bertukar ke Parlimen Jelutong, dan kawasan Seri Delima itu diserahkan kepada Sherlina ini. Dan pada PRU lepas, beliau telah bertanding di kawasan Parlimen Bukit Bendera dan menang di dalam kawasan Parlimen Bukit Bendera di bawah payung Pakatan Harapan melalui kuota DAP. Dan Bukit Bendera, Parlimen Bukit Bendera ini, dalam Parlimen Bukit Bendera ini ada salah satu tempat perlancongan utama di Pulau Pinang. Ini tempat terletaknya hotel-hotel 5 bintang. Terletaknya pusat peranginan utama di Pulau Pinang. Menjadi tumpuan pelancong luar dan dalam negara. Ini menjadi tumpuan orang ramai ketika musim-musim perayaan dan cuti sekolah. Dalam kawasan ini ada lambakan warga asing yang bekerja dan yang berniaga. Ada lambakan warga-warga asing yang mengalibabakan lesen. Ada pendatang haram, Alibaba lesen, memonopoli perniagaan, memonopoli pekerjaan. Semua ini dimonopoli oleh warga-warga asing sehingga memberi tekanan kepada peniaga-peniaga tempatan. Kalau datang ke Pulau Pinang, tidak ke tempat ini, tidak ke kawasan ini, tidak melancong ke kawasan ini, ia tidak akan cukup syarat seolah-olah kita datang ke Pulau Pinang untuk melancong tetapi kita tidak makan nasi kandar. Ini kawasan yang saya nak bagi tahu ini, rakyat Pulau Pinang boleh mengetahui. Rakyat Pulau Pinang boleh mengetahui. Rakyat Pulau Pinang yang berada di Pulau Pinang, yang hidup di Pulau Pinang, yang membesar di Pulau Pinang ini
mengetahui kawasan ini adalah kawasan lambakan warga-warga asing, memonopoli perniagaan, memonopoli pekerjaan, menyusahkan rakyat tempatan. Kawasan ini adalah kawasan pelancongan utama, iaitu kawasan Batu Feringgi. Kawasan Batu Feringgi ini, tuan-tuan, berada di dalam Parlimen Bukit Bendera, di bawah Dun Tanjung Bunga. Di sini ada tempat pelancongan dimonopoli oleh warga-warga asing. Semua kebanyakan permis-permis peruncitan dimonopoli oleh warga negara Bangladesh. Tempat-tempat perniagaan ini dimonopoli oleh warga Rohingya. Kedai-kedai runcit dimonopoli oleh etnik Rohingya. Kedai-kedai perniagaan warga negara Bangladesh. Kedai makan dimonopoli oleh warga Bangladesh dan juga warga Arab. Ini semua, tuan-tuan, adalah kawasan-kawasan pelancongan dimonopoli oleh warga-warga asing, Alibaba lesen dan pendatang haram. Kenapa beliau tidak timbulkan isu ini? Saya nak bagi tahu, ini di dalam Parlimen Bukit Bendera. YB dia siapa? YB dia adalah Sherlina Abdul Rashid. Ini kawasan ini, tuan-tuan. Tempat-tempat peranginan di tepi-tepi pantai, kuda yang dibawa di tepi-tepi pantai itu dimonopoli oleh warga negara Rohingya, dimonopoli oleh etnik Rohingya. Ini keseluruhan kawasan Batu Feringgi. Pergi tanya, tuan-tuan, kepada penduduk-penduduk setempat, penduduk Batu Feringgi, penduduk Pulau Pinang. Semua ini dimonopoli oleh warga-warga asing di situ. Kenapa YB ini tidak bangkitkan isu ini di dalam Parlimen? Dan kita nak bagi tahu di sini, kita nak kongsi bahawa YB ini juga bersuamikan warga asing. Kita bukan nak mempertikaikan, melibatkan isu perkahwinan, tetapi kita nak berkongsi dengan rakyat Malaysia. Apabila YB ini keluarkan kenyataan dan bertanya di Parlimen, kita nak kongsikan bahawa suami YB ini yang dinikahi oleh YB ini pada tahun 2021 adalah warga asing. Ini saya bagi tahu dulu, tuan-tuan. Ini melibatkan Parlimen. Sebentar lagi saya akan dengarkan voice soalan yang ditanyakan oleh YB ini dan saya akan jawab satu persatu, tuan-tuan. Saya harap tidak kena ban akaun ini lagi. Menteri KDN sekarang ini, sebelum menjawab jawatan Menteri KDN, beliau adalah ahli Dewan Undangan Negeri N36 Pantai Jerjak Pulau Pinang di bawah Parlimen Bayan Baru. Menteri KDN sekarang ini mengetahui bahawa di dalam kawasan beliau di N36 sebelum ini, di Bukit Jambul, di kompleks Bukit Jambul, adalah kawasan lambakan warga-warga asing. Kawasan lambakan pendatang haram yang berniaga, yang memonopoli perniagaan, sektor peruncitan. Semua kedai-kedai dikelilingi kompleks Bukit Jambul itu dimonopoli keseluruhannya oleh warga-warga asing. Mereka berniaga, mereka bekerja, mereka monopoli perniagaan, mereka rompak subsidi rakyat. Semua tahu, tuan-tuan, di sekitar kompleks Bukit Jambul, kedai-kedai dimonopoli majoritinya oleh warga-warga asing. Dalam kawasan N36 Pantai Jerjak, sebelum ini YB Saifuddin ini menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Ini, tuan-tuan. Dan bukan setakat di sekitar kompleks Bukit Jambul itu dimonopoli oleh warga asing. Di dalam kompleks Bukit Jambul juga dimonopoli oleh warga-warga asing. Dimonopoli oleh Bangladesh, dimonopoli oleh Pakistan, dimonopoli oleh Indonesia, tuan-tuan. Ini mereka monopoli di dalam kompleks Bukit Jambul. Daripada luar kompleks sehingga ke dalam kompleks, semua dimonopoli oleh warga-warga asing secara majoriti. Apa yang saya nak bagi tahu di sini kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan followers kita, kepada rakyat Malaysia, apa yang saya nak bagi tahu di sini, MP Bukit Bendera ini pun telah tahu mengenai monopoli warga-warga asing dalam negara kita, dan Menteri KDN sekarang ini pun telah mengetahui monopolinya warga-warga asing dalam Malaysia.
Ini dua-dua manusia ini, dua-dua ahli parlimen. Sekarang mereka berada di dalam parlimen. Dua-dua manusia ini yang berada di Pulau Pinang sebelum ini, mereka telah mengetahui lambakan warga-warga asing dalam kawasan masing-masing. Mereka telah ketahui betapa kritikalnya penjajahan monopoli warga asing. Saya nak maklumkan dahulu kepada rakyat Malaysia, mereka ini bukan naif. Mereka ini mengetahui, mereka ini sebenarnya berada di dalam kawasan lambakan warga-warga asing yang memonopoli perniagaan, yang merompak hak rakyat, yang memonopoli pekerjaan, yang merampas subsidi rakyat Malaysia, tuan-tuan. Ini yang saya nak bagi tahu. Saya dengarkan dahulu sebelum saya jawab satu persatu isu yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Bukit Bendera ini, tuan-tuan. Saya mulakan dengan menjemput Puan Shalina binti Abdul Rashid, Bukit Bendera. Silakan. Saya tidak boleh tunjuk video ini secara live. Kalau saya tunjuk video ini secara live, akaun saya akan diblok. Sebab itu saya hanya dengarkan suara sahaja, voice sahaja. Okey? Terima kasih Tan Sri Speaker. Pakai batik warna biru. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Ketua, terima kasih rakan saya dari Bukit Bendera. Seorang warga asing, sama ada lelaki atau perempuan, bertemu jodoh dengan rakyat negara kita. Okay. Berkahwin secara sah. Daftar perkahwinan di Malaysia. Dasar semasa kerajaan adalah mereka ini dibenarkan bekerja. Tapi bukan automatik. Mereka kena mohon dengan Ketua Pengarah Jabatan Immigration, sebab semasa mereka berkahwin dengan warga tempatan, mereka memegang pas lawatan sosial pasangan kepada warga negara. Pada pas ini tertera perkataan tidak dibenarkan bekerja. Jika mereka mau bekerja, mereka mesti memohon kepada pihak berkuasa kita. Di situ, kerana dasar kita adalah dasar membenarkan mereka bekerja, mereka boleh bekerja selama mana mereka mematuhi syarat. Pertama, ketika memohon, mereka sertakan dokumen perkahwinan yang sah. Di negara kita, berkahwin di Siam tak boleh. Tapi kahwin di Siam, boleh balik daftar di sini, jadi boleh balik. Tapi asalnya mesti perkahwinan yang sah di negara kita. Yang kedua, dia mesti ada pasport dan dokumen perjalanan yang sah. Dan dia memang physically tinggal di sini. Dia tak boleh sekali tinggal di sini, kemudian bulan depan 3 bulan berada di Australia. Kemudian balik, tak boleh. Dia mesti berlama untuk satu tempoh berterusan 5 tahun. Kemudian dia mesti melepasi lapisan keselamatan oleh pihak polis dan tak termasuk dalam senarai syak. Jadi kesimpulannya, apakah boleh? Jawapannya ya. Apakah automatik? Tidak. Kena mohon. Ada syarat? Ya. Dan bahagian kedua soalan Bukit Bendera ini, apakah ini soal pemusatan tetap? Apabila mereka memegang pas lawatan sosial pasangan warga negara untuk satu. Okey. Saya nak jawab dulu soalan yang dibangkitkan oleh Parlimen Bukit Bendera, dan soalan ini dijawab oleh Menteri KDN. Yang pertama, memang kita tidak pernah menghalang. Kita tidak pernah menghalang sebarang perkahwinan. Kita tidak pernah menghalang rakyat Malaysia untuk berkahwin. Belum lagi ada kenyataan daripada kita ini untuk menghalang sebarang perkahwinan. Sebab kita tahu bahawa kerajaan Malaysia membenarkan perkahwinan antara rakyat tempatan dengan warga asing. Ini dibenarkan oleh undang-undang negara. Dan mengenai pekerjaan, berapa kali kita bagi tahu, kita pun tidak pernah menghalang melibatkan pekerjaan. Sebab apabila mereka ada permit yang sah, mereka dibolehkan bekerja. Ini tidak ada masalah. Kita tidak pernah menghalang pekerjaan. Kita tidak pernah menghalang pekerjaan kalau mana-mana warga-warga asing ini ada permit yang sah untuk bekerja di dalam negara kita. Ini perkara yang biasa. Sekarang ini isu, bukan kita timbulkan isu ini. Cuma saya nak bagi tahu apa yang dijawab oleh menteri ini sama apa yang kita di surplus